kasih. Yang Berhormat Speaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana diberi peluang dalam sama-sama perbahasan mengenai Undang-Undang Enakmen Perbakalan 2016. Sebagaimana kata Serdang tadi, hari dah petang, dah sebut pasal kelambu. Mungkin saya orang terakhir agaknya yang berucap. Dan saya ucap terima kasih kepada Speaker dan kepada Hulu Kelang dan juga Dusun Tua. Hulu Kelang tadi kata takut tak ada kursi dalam Dewan, jangan bimbang Hulu Kelang. Apa pun kat mana pergi pun tetap dalam Dewan ni. Pergi sana atau sebelah sini. Kalau masuk sebelah sini ramai, kita jadi kerajaan. Itu saja. Dusun Tua pun sama, jangan bimbang. Tak ke mana pun. Dalam Dewan ni tetap sama. Tuan Speaker, saya juga ingin menyebut ataupun membahaskan mengenai belanjawan yang disebut sebagai Smart Selangor, membangun Smart Selangor yang peduli. Saya ingat ini satu hashtag baru yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya boleh memahami bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri Besar mengemukakan tajuk ini Smart Selangor kepada Sungai Panjang. Tak apalah, apa pun ayat yang digunakan, saya rasa itu hak kerajaan negeri untuk kemukakan Smart Selangor. Sebab ini mungkin, ialah kita sedia maklum, saya boleh memahami keadaan Menteri Besar apabila perkataan Selangorku itu ialah idea ataupun legasi daripada Pelabuhan Kelang yang dahulu. Jadi nak sebut ulang kali pun rasa tak seronok, kita buat Smart Selangor. Jadi saya boleh terima itu sebagai satu slogan yang barulah daripada pihak kerajaan negeri. Tuan Speaker. Pematang, saya bagi 10 minit, pandai-pandai ya. Jangan provoke sebelah sini. Kalau nak ucapan yang lancar dan boleh habiskan dalam 10 minit. Ini bukan yang terakhir, Speaker. Ya, Sungai Pinang Peraturan Tetap. Ya. 36.6. Ya, kenyataan itu adalah niat jahat kerana kita tukar bas Selangorku kepada bas Smart Selangor bukan kerana kita takut apa-apa. Sebab itu kita masih kekalkan rumah Selangorku. Itu niat jahat dan niat jahat yang tidak berpercedik. Tak boleh ulas lah. Pematang. Saya minta dia terbalik ni. Ya. Saya teruslah, tak apa. Pematang, teruskan. Sebab saya akan sebut juga pasal rumah Selangorku ni sebagai satu daripada perkara yang saya nak sebut. So yang mana yang dah sebut oleh rakan-rakan yang lain mengenai apa ni. Oleh kerana pun saya nak respon sikit lah kepada Skincan. Sebab semalam sebut pasal bonus 1.5 bulan yang diberi. Kata kerajaan negeri, kerajaan federal tak bagi. Skincan saya nak beritahu pada Yang Berhormat, walaupun Perdana Menteri hanya umumkan 500 token kepada semua penjawat awam, tapi untuk saya nak beritahu bahawa semua penjawat awam diberikan satu kenaikan gaji tahunan yang memberi manfaat kepada 1.6 juta, yang mana jumlah itu lebih besar dan dibermanfaat kepada mereka sepanjang perkhidmatan mereka, baki perkhidmatan yang ada, termasuk sampai mereka pencen. Itu sebenarnya. Tapi oleh kerana Skincan tak minat dengan belanja persekutuan, Skincan kata tak bagi apa-apa. Ya, saya minta pencerahan sikit. Lepas tu manfaat yang lain juga banyak, gaji minimal ditambah. Saya ingat Saya minta sikit. Okey, saya bagi apa? Yang Berhormat, terima kasih Tuan Speaker, Yang Berhormat Pematang. Soal naik gaji ni, dia akan panjang. Kerajaan Negeri Selangor pun serupa semua akan buat naik gaji dan sebagainya. Kita bicara soal bonus itu. Kenapa tak? Oleh kerana nak kutip GST sampai lebih 20 bilion dan sebagainya, 28 bilion. Bagilah lebih kepada kaki tangan kerajaan kerana mereka bekerja keras dan mereka ni dalam sengsara kena GST. Skincan, kalau Skincan ni tak jelas pasal kenaikan satu mata gaji, nanti lepas ni Skincan pergi cari ahli pengetahuan awam, tanya mereka apa kebaikan satu mata kenaikan gaji ni lebih daripada bonus sebenarnya. Tapi Skincan tak faham, tak apa, sebab tak pernah jadi ahli pengetahuan awam. Okey, saya teruskan mengenai rumah mampu milik. Saya nak beritahu pada Yang Berhormat, saya nak sebut tadi, tapi Sungai Pinang dah bangkitkan pada saya. Oleh kerana dah tukar jadi Smart Selangor, kita menyocokkan kata, bas pun dah tukar daripada bas Selangorku kepada bas Smart Selangor. Jadi rumah Selangorku ini patut juga tukar kepada rumah Smart Selangor. Kalau kita tukar, Ini saya nak nanti dia kata cadangkan. kita takut Pelabuhan Kelang.
Itu belit-belit ni. Saya cadangkan supaya semua ditukar kepada Smart Selangor. Jadi rumah Selangorku ditukarlah kepada rumah Smart Selangor. Saya harap Menteri Besar bersetuju lah. Tapi tadi kata kita tukar sebab kita takut itu warisan daripada Pelabuhan Ya, Muhammad silap. Itu cakap pusing-pusing. Saya tak kata Ini takut. negeri mana Saya ni? kata Selangorku itu ialah legasi Pelabuhan Kelang. Legasi Pelabuhan Kelang. Menteri Besar yang baru rasa tak apa seronok nak sebut tukar Smart Selangor. Saya kata saya setujulah. Matang. Nak celah sikit. Pematang 5 minit saja. Saya bagi Tak apa, cepat sikit je, pada sikit je. isu Dun Pematang. Sikit je. Semalam dah banyak perbahasan mengenai Smart Selangor. Speaker kan ni yang terakhir nak cakap ni. Ada tak lagi? Okey, Pematang cepat. Okey. Sikit. Okey, sorry. Pematang. Saya rasa Sungai Pinang tu dia tak faham bahasa. Itu je lah. Bahasa yang tak faham. Bahasa Inggeris faham, bahasa Malaysia faham, bahasa Tionghoa pun faham bagi. Saya faham. Bahasa Jawa saya tak tahu. Okey. Mengenai rumah Selangorku lah ataupun rumah Smart Selangor, rumah Smart Selangor. Nanti besar boleh terima kalau saya yang tukar ni. Tapi saya tak ada hak nak tukar, saya cadang lah. Sebab bas dah tukar, hashtag dah tukar, jadi kita tukar Smart Selangor. Jadi senang semua sekali kita satu kali kita tukar. Okey. Berkaitan dengan rumah, saya macam kawan-kawan yang lain juga. Tadi semuanya pada sebut. Rumah ini, kalau kita boleh bayangkan speaker, saya terima jemputan seminggu 5 kali, jemputan kenduri kahwin. Kalau 56 adun, saya kira tadi 280 kenduri kahwin seminggu. Sebulan 3,360. Kalau kali 12 bulan, maknanya Yang ini perkahwinan pertama ke perkahwinan kedua? Ada beza tau Pematang. Yang pertama. Jadi bila ini jumlahnya, maknanya pasangan baru yang berkahwin semakin hari semakin meningkat. Itu saya nak sampaikan. Keperluan kepada rumah semakin hari semakin mendesak. Saya rasa, bukan saya rasa, saya melihat bahawa keperluan kepada rumah ini tidak boleh dibuat secara one off. Dia kena menjadi satu dasar yang jelas, dia kena menjadi satu perancangan yang jelas supaya keperluan ini seimbang dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga yang berkahwin dengan pertumbuhan ataupun pembinaan rumah-rumah baru. Sebab itulah saya lihat, terima kasihlah kepada Esko bekalkan saya ni. Dulu saya tak ada unit ni. Jadi nampak Esko tu sentiasa sentiasa ada bagi saya bertimbul. Saya nak baca ni. Jadi dalam ni saya tengok, walaupun 15,000 unit yang Menteri Besar umum dalam bajet, saya boleh terima. Tetapi sebahagian besarnya datang daripada pemaju-pemaju swasta, yang mana beberapa bentuk cara yang dikenakan kepada pemaju-pemaju swasta, seperti syarat menyediakan rumah mampu milik sebelum diberikan kebenaran merancang, kemudian diberikan juga syarat untuk mengemukakan jadual pelaksanaan kerja dan sebagainya. Ini memang kita. Tapi soalnya, sejauh mana pemaju-pemaju mematuhi ataupun mengikuti semua perkara-perkara yang dikenakan kepada mereka. Saya nak bagi contoh. Di kawasan saya sendiri, sebuah pembangunan 300 ekar di bawah Gold Page yang juga dikenakan syarat membina rumah mampu milik. Hari ini pembangunan komersial selesai. Pembangunan rumah-rumah mampu lihat hampir selesai. Tapi rumah mampu milik tapak pun tak ada lagi. Bagaimana peraturan-peraturan kita kenakan kepada mereka, bagaimana mereka boleh terlepas. Dan akhirnya kalau pemaju tak buat, apa yang kita boleh buat? Sebab itu saya nak bandingkan, saya bukan nak bandingkan, sebenarnya saya nak mengambil bagaimana Kerajaan Persekutuan melihat itu sebagai satu keutamaan. Sebab itu dalam Kerajaan Persekutuan, mereka kemukakan agensi yang sebenar bertanggungjawab untuk membina rumah-rumah. Agensi khusus seperti Prima, SPNB, kemudian juga KPKT diberi, kemudian juga agensi-agensi kerajaan seperti Felda kena buat 20,000, Felkra, Risda, JLC, diberikan semua kena buat, wajib buat dan fokus kepada rumah mampu milik. Sebab itu saya nak minta supaya kerajaan negeri, apabila kita jadikan perumahan ini satu keperluan ataupun satu agenda utama, bagi peluang, lantik anak-anak syarikat kerajaan negeri. PKNS pergi mana? PNSB macam mana? KDEB macam mana?
mereka ini, agensi ini kena dibagi peranan yang jelas supaya mereka bina rumah mampu milik. Walaupun sekarang mereka buat, tapi bagi pengurusan. Balik kepada agenda asal mereka. Mampu tumpukan. Kalau kita ada keperluan 15,000, pastikan PKNS buat 5,000, PNSB buat 5,000. Dan yang lain tu dibuat oleh swasta. Swasta itu untuk menampung. Sebab kerajaan negeri boleh kawal setakat mana. Mereka kata, okey, nak bagi kebenaran merancang, mereka setuju letak 30%. Bagikan apa ni, pelan pembangunan mereka bagi, akhirnya mereka tak buat. So, bagaimana angka-angka yang Masa sudah itu? tamat. Apakah boleh dilaksanakan? Ataupun apakah jumlah itu boleh kita capai? Masa sudah Masih. tamat. So, itulah, saya tak faham apa yang Ketua Anggrek cakap. Masa sudah tamat. Ketua Anggrek, yang itu peranan speaker. Pematang tolong rumuskan. Cepat. Okey, saya nak tunjuk pasal kawasan lah. Ini saya nak mohon kepada Esko Perumahan. Dalam bajet juga Menteri Besar diumumkan 20 juta untuk pemulihan rumah-rumah terbengkalai. Di kawasan saya dah sebut, dah tahun yang ke-8 dah saya sebut mengenai rumah Taman Sungai Yu Indah ni. Jadi Yang Berhormat ada pernah beri jawapan kepada saya pada tahun 2013 bahawa Taman Sungai Yu Indah ini akan siap dibina pada tahun 2014. Saya ada jawapan daripada Yang Berhormat 2014, Indah 2015, dah nak masuk 2016. Nampaknya rumah tu masih lagi tak berjalan. Dan itu ialah termasuk rumah-rumah mampu milik, memang rumah low cost. Jadi saya nak minta supaya pada tahun 2016 boleh dilaksanakan yang lebih kurang 300 unit ni boleh menampung rumah mampu milik yang akan dibuat, bukan dibuat, akan dilaksanakan. Sebab inilah projek PNSB, anak syarikat kerajaan negeri. Jadi Yang Berhormat Speaker, saya juga nak menyentuh sikit mengenai air lah sikit, yang juga disentuh oleh rakan-rakan yang lain. Yalah, saya akui dan ucap terima kasih kepada Kesediaan Kerajaan Negeri yang akhirnya pada 15 Oktober dapat dimuktamadkan mengenai perjanjian air ini. Dan kalaulah tolak ansur ini kita buat, kita tak bazirkan 7 tahun untuk tujuan yang untuk perbahasan saja, yang akhirnya titik noktahnya tak ada. Dan akhirnya atas persetujuan bersama, alhamdulillah 7 tahun ini yang kita dah bazirkan dengan perbahasan dan macam-macam perkara, akhirnya dapat dibuat dengan baik. Cuma satu saya nak minta ulang balik sebagaimana yang rakan-rakan lain sebut, bagaimana kedudukan splash ini. Kita nak minta supaya sebelum tahun 16 September tarikh akhir, splash ini juga kena dimaktubkan jumlahnya. Sebab kita nak supaya 250 juta yang dijangkakan akan dibayar kepada splash ini sama ada boleh diterima ataupun tidak oleh pihak mereka. Dan kalau ada peruntukan tambahan daripada mana kita nak cari, kerana akan melibatkan tarif, akan melibatkan banyak perkara-perkara yang lain ni. Dan saya harapkan supaya juga NRW, hari ini bila pengurusan air dah diserah kepada kerajaan negeri, saya harap tidak ada lagi alasan. Selepas ini masalah NRW, masalah catuan air, masalah sebagaimana di Semenyi hari-hari tak ada air, di kawasan-kawasan lain juga banyak tak ada air. Dan ada dalam perangkaan ini juga lebih kurang ada 600, saya nak sebut sini, ini saya dapat daripada detail daripada Kementerian KETA, hampir lebih kurang ada banyak ni, 951 buah projek tak dapat diluluskan kerana masalah sokongan daripada bekalan air. Jadi sudah tentu ini akan merugikan dari segi hasil kepada kerajaan negeri Selangor dalam bentuk pelbagai bentuk projek dan juga mungkin perumahan, industri dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan supaya isu air ini dapat diuruskan dengan jelas, dengan baik, NRW dapat dikurangkan dan juga perkara-perkara yang berkaitan splash ini dapat diteruskan. Jadi kita harap jangan sampai splash tinggal masih juga sebagai pemegang konsesi di dalam industri air di negeri Selangor. Habiskan ayat terakhir pematang. Baiklah mana tadi? Sokong atau tak sokong belanjawan? Itu akhir nanti bila last kali baru sokong tu Tuan Speaker. Mengenai sistem pengangkutan, kalau boleh sikit lagi lah saya nak sebut ini mengenai sistem pengangkutan awam negeri Selangor. Saya ucap mengalu-alukan kajian yang akan dibuat oleh Amat Berhormat Menteri Besar ataupun Kerajaan Negeri 6 bulan yang jangka bulan 12 akan dapatlah apa bentuk plan struktur sistem pengangkutan awam di negeri Selangor. Dan tadi dikatakan disasarkan lebih kurang 60% penggunaan untuk kenderaan awam berbanding 40% kenderaan persendirian. Saya nak tanya apa implikasi kewangan mengenai mengenai plan struktur ini. Jangan sampai kita mengadakan plan struktur tapi apa
implikasi kewangan yang kita akan gunakan oleh kerajaan negeri untuk mengatasi masalah kesakan, sebab yang Mak Berhormat dah buat kenyataan tol tidak menyelesaikan sepenuhnya masalah trafik. Tapi kita nak tahu apa implikasi kewangan, apa kekuatan kerajaan negeri untuk membina bangkali jalan-jalan baru, membina jalan-jalan baru, menaik taraf jalan dan sebagainya. Ini juga akan memberikan kesan kewangan yang besar. Sebab itulah saya mengharapkan usaha sama dengan kerajaan persekutuan kena diteruskan. Walau bagaimanapun Yang Mak Berhormat menolak mengenai pembinaan lebuh raya baru, tapi saya tetap memohon kepada Yang Mak Berhormat untuk pertimbangkan mengenai pembinaan lebuh raya Pantai Barat LPB, yang mana perkara ini sudah dilaksanakan, dan saya mengharapkan LPB ini tidak menghadapi apa-apa halangan kerana akan merentas kawasan-kawasan baru melibatkan di kawasan saya, Sungai Burung, Tanjung Karang, dan kita sudah, saya ingat perbincangan pun Yang Berhormat dah buat dengan Kementerian Kerja Raya, jadi supaya kelulusan, sokongan termasuk pengambilan tanah dan sebagainya boleh diberi kepada LPB ini. Kerana LPB ini sudah tentunya akan memberikan kemudahan kepada kawasan yang hari ini kesesakan di Kuala Selangor, Sabak Bernam, dan juga kami nak arah utara pun memang susah, terpaksa pusing jauh. Jadi kalau ada lebuh raya yang baru ini, sokongan daripada kerajaan, kelulusan dalam merancang dan sebagainya pada kerajaan negeri sudah pasti akan dapat membantu, memudahkan, satunya untuk kelancaran trafik, dan keduanya sudah tentulah akan membangunkan koridor baru pembangunan ataupun kawasan koridor baru perniagaan di kawasan yang akan dibangunkan di kawasan yang berkenaan. Jadi Yang Berhormat Speaker, saya sajalah, mungkin tak ada ruang lagi untuk kita berbahaskan perkara ini. Saya ucap terima kasih kepada Speaker kerana beri peluang kepada saya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.